إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله
Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam, dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kita insya-Allah akan sambung perbahasan kita dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala pada muka surat di sini muka surat 89. Ini 89 bab ataupun faslun fi raf'i sauti bil qiraah. Baik. Dekat situ, dekat dalam satu riwayat Muslim di situ. Wa fi riwayat bismillahirrahmanirrahim qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala wa fi riwayatin li Muslimin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu laqad ra'aytuni wa ana astami'u li qira'atika al-barihah. Rawahu Muslim min riwayat Buraidah ibn al-Husayb. Dalam satu riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, ya, artinya jika kamu melihatku
ketika aku mendengar bacaanmu semalam. Laqad ra'aitani dalam tu, dalam nas yang saya ada ni disebut ra'aituni. Tak apalah ya. Jika kamu melihatku ketika aku mendengar bacaanmu semalam, sudah tentu kamu akan gembira. Maknanya apa? Nabi ya melalui tempat ataupun rumah Abu Musa Al-Asy'ari ya, dan Nabi tertarik dengan bacaan beliau dalam solatnya. Ni nak kata dibaca kuat dan boleh didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memanglah merdu sebab Abu Musa ni seperti yang hadis malam ia adalah diberikan Allah kelebihan dengan suara yang merdu. Kemudian wa an Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu ashaddu adhanan ila ar-rajuli hasani as-sawti bil Qur'ani min sahibil qayyinati ila qayyinatih. Di sini sebut ila sahibil qayyinah, dalam teks bahasa Arab ni disebut sahibil qayyinah ila qayyinatih. Bermaksud daripada Fudalah, diriwayatkan daripada Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud sesungguhnya Allah lebih mendengar dengan teliti. Ya, asyaddu adhanan, mana Allah Taala lebih dengar dengan teliti, diterjemahkan sebagai redha dan dekat, ataupun Allah lebih menerima ya, dan lebih suka kepada lelaki yang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu dan nyaring berbanding seorang pemilik penyanyi wanita yang suka mendengar nyanyiannya. Orang dulu orang Arab dia memang upah ada bukan orang Arab je kan, sekarang pun ada ya, ada setengah-setengah orang ya yang kaya-kaya ni dia ada kumpulan penyanyi dia. Kalau kita raja-raja dulu kan, ada orkestra dia. Bila ada orkestra dia, adalah penyanyi dia. Jadi bila dia nak hiburkan hati dia, dia panggil lah orkestra dia ni. Zaman jahiliyah pun ada. Ya. Jadi ya, Nabi SAW kata Allah lebih suka dengar seseorang membaca Al-Quran dengan suara yang jelas, suara yang terang, dan juga suara yang merdu, lebih daripada tuan punya orkestra tadi mendengar kepada nyanyian atau persembahan orkestranya, kumpulan nyanyian dia. Itu nak gambarkan ya, fadilat atau kelebihan orang yang Allah Ta'ala beri suara yang baik ya, suara yang merdu dan jelas. Gunakanlah untuk kita mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan dah bagi jalan dah ya. Kau ada suara yang baik, kau boleh baca Quran dengan lancar, dengan jelas, gunakan. Ya, gunakan. Kalau sekarang kita pula dah ada kemudahan untuk merakamkan suara, contoh kata ya, ada kawan-kawan saya yang ada buat mini studio kat rumah sendiri, buat, tak ada masalah. Kita jangan nak tunggu orang suka baru kita buat sampai orang suka ya. Kalau kita tunggu orang jangan kata apa ya, nak sampai nak tunggu orang tak kecam baru kita nak buat, tak adalah. Mesti ada orang tak suka benda baik ni macam mana pun. Cuma kita tak perlu nak suuzon ke nak apa, buat je, asalkan kita buat kerana Allah ya, dan kita yakin benda tu ibadah, benda tu baik, dan dengan dalil-dalil yang kita dah belajar ni, buatlah dalam bentuk apa pun. Nak buat dalam bentuk CD ke MP3 ke apa ke, tapi pastikan kita bagi tu benda betul. Kan, macam sama juga nak buat talaki ke, nak buat online tadarus kan. Pagi-pagi saya tengok banyak, masya-Allah, tabarakallah, bagus, alhamdulillah. Tapi pastikan ya, kita bagi ilmu bacaan kita ya, ilmu kita bagi itu yang betul, jangan bagi yang salah. Ya, kalau salah nanti kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mana tadi? So dia kata, wa an Abi Musa aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu aswata
rifqatil asy'ariyin. Ni yang saya sebut itu, al-asy'ariyin. Bil-laili hina yadkhuluna wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil qur'ani bil-lail wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini kemuliaan. Kemuliaan dan kelebihan yang digunakan untuk mendapat kemuliaan. Ada orang suara sedap, pandai mengeluarkan suara-suara yang merdu, tapi guna pada benda yang mendatangkan murka Allah. Itu je, benda sama, kebolehan sama, tapi cara guna. Macam orang selalu beri perumpamaan, kalau pisau tu tajam, bagi pada tukang sembelih, bagi pada tukang masak, bagus, sebab dia akan gunakan ke arah kebaikan, kan? Orang tukang sembelih dapat pisau tajam, dia gunakan untuk sembelih dengan lancar, kan? Sedap kita sembelih kalau pisau ni tajam. Memang sekali zas saja, kan? Memang seronok kita berapa puluh ekor pun tak apa, tapi bagi pada tukang sembelih lah, jangan bagi pada si pembunuh. Bagi pembunuh guna pisau yang sama, pisau yang tajam juga, tapi untuk bunuh orang. Macam itulah perumpamaan yang biasa kita dengar. Begitulah suara yang baik Allah Ta'ala beri, kan? Guna untuk baca Quran, untuk sebarkan benda-benda baik, tapi itulah, kita jurulah pada penyanyi-penyanyi kita yang ada di tanah air ni, kan? Kalau nyanyi tu biarlah yang elok-elok, yang ada mesej moral yang bagus, kan? Ini tidak, nasyid nyanyi juga, nasyid nyanyi, tapi yang lara tu boleh tahan juga, kan? Janganlah buat campur-campur. Dia mana boleh bercampur minyak dengan air ni, kan? Kita nak masuk syurga ke nak masuk neraka, tu je soalan dia. Tak ada syurga pun nak, neraka pun nak. Jangan macam tu, rugilah kita. Baik. Apa maksud dia? Nabi bersabda, yang bermaksud, sesungguhnya, kata Nabi, aku kenal suara para sahabat al-asy'ariyin. Keturunan al-asy'ari, dia ada gelaran al-asy'ariyin. Pada waktu malam ketika mereka masuk ke dalam khemah, dan aku kenal tempat persinggahan mereka dengan sebab suara mereka membaca Al-Quran pada waktu malam. Suara sedap-sedap semua, masya-Allah, tabarakallah. Walaupun aku tidak dapat melihat tempat persinggahan tersebut ketika mereka singgah di situ pada waktu siang. Maknanya Nabi boleh cam mana tempat golongan ni, sahabat macam Abu Musa dan adik beradik dia, anak beranak dia, saudara mara dia, golongan al-asy'ari ni, mana dia duduk. Dengan suara dia, ini kemah dia, walaupun tak ada tulis situ siapa-siapa, kan? Sebab suara dia baca Quran sedap. Allahu Akbar. Ini kelebihan. Jadi bacalah Al-Quran dengan suara-suara anda yang merdu itu. Baca je. Habis ustaz, kalau suara saya tak merdu, macam mana ustaz? Biarlah ia merdu sekurang-kurangnya untuk diri anda sendiri. Apa nak buat? Kita masing-masing, bukan semua orang Allah Ta'ala beri kemerduan suara ni, dia terbakat masing-masing. Tapi paling tidak kita usahakan baca semerdu yang mungkin. Itu maksud saya. Memanglah merdu tu memang satu standard, ada semua orang dengar, semua orang kata ini merdu. Tapi kalau katakan bacaan kita yang terbaik dengan tahap itu, dan kita rasa pada kita itulah yang paling merdu, tak ada masalah, kan? Mudah-mudahan dapat juga pahala untuk diri kita sendiri. Itu wallahu alam. Baik. Kemudian sambungan lagi, wa anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa ghairuhum. Yang bermaksud daripada Al-Barra bin Azib, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Nampak tak? Kenapa? Biar cantik nampak Quran tu dinampakkan sebagai sesuatu yang indah menggunakan suara kita. Itu yang saya kata tadi semalam, kan? Maknanya sebab itu, untuk mendapatkan tuntutan hadis ini dan hadis yang seumpamanya, kita usaha untuk belajar berlagu dalam bacaan Al-Quran. Cara belajar macam mana? Itu ada berbagai-bagai teknik. Okey, yang itu pun diperselisihkan. Ada yang kata
tak perlu sampai peringkat kita nak tahu ini lagu Bayati, Sabah, Hijaz, tak payah. Yang penting kita baca sedap. Macam mana caranya? Tiru bacaan orang lain. Kita belajar dengan syekh kita baca macam tu, kita pun baca macam tu. Tiru bacaan dia. Tiru je, just tiru je. Bagi taklid. Taklid maknanya apa? Meniru. Cukup. Okey, itu satu kumpulan. Satu kumpulan kata macam tu, ya, kalau kebetulan syekh kita syekh yang bacanya tak sedap, dia pun tak tahu nak ajar macam mana, jadi kita jadi tak sedap jugalah. Contoh kata. Jadi ada suatu teori lain pula. Okey, ada teori dia. Teori pengajaran dan pembelajaran taranum kan. Dengan cara apa? Okey, ada dia punya susunan dia. Okey, ada lagu Bayati, Sabah, Hijaz, Nahwan, yang harakat-harakat dia dengan tausyihnya kan. Tausyihnya. Dan saya setuju dengan dia belajar dengan tausyih ni sebab apa? Bila kita belajar berlagu guna tausyih, walaupun saya tak belajar guna tausyih pun kan, setidak-tidaknya kita tidak, orang kata apa, ialah betul orang yang belajar ni tidak mendapat dosa kalau dia silap, tapi lebih baik kita praktis pada tausyih dulu, dan kita dah pandai, kita praktis pada ayat Quran, supaya kita tak selalu buat salah ketika kita baca Quran dengan berlagu itu sebelum kita pandai. Pada pandangan saya lah, mungkin pandangan saya salah kan. Tapi ada yang kata tak payah tausyih, belajar terus, praktis terus pada ayat Quran. Betul, tapi akibat dia apa? Akibat dia kadang-kadang kita terpaksa stop di tengah-tengah ayat, di tengah-tengah perkataan, sebab suara kita, taranum kita yang ketika itu silap. So pada saya dia lebih memberi mudarat kepada kepada Quran itu sendiri, kepada struktur bacaan Quran itu sendiri. So lebih baik dia apply pada tausyih dulu, lepas tu pada Quran, pada ayat Quran. Itu pada pandangan saya lah. Okey, itu satu pula kumpulan. Ada pula kumpulan, ya, dia lebih advance lagi. Apa dia? Dia pergi masuk dekat dia panggil Ma'had Musiqal Arabi. Ya, institusi muzik, sekolah muzik Arab. Semalam saya katakan, maknanya lagu-lagu yang dipraktiskan dalam bacaan Quran ini juga diamalkan di dalam persembahan muzik Arab. Kalau tuan-tuan dengar lagu penyanyi-penyanyi Arab nyanyi yang dulu-dululah, Kulsum kan, Sabah, Abdul Halim Hafiz, Farid Atrash, semua ini semua penyanyi-penyanyi lama kan. Jadi yang dia nyanyi tu semua ada mana nama lagu tu sama dengan lagu Quran. Jadi so ada pihak yang kata kalau nak belajar taranum, nak betul-betul belajar maqamat ni, belajar lagu ni, masuk sekolah muzik. Sampai macam tu. So dia akan belajar ud dia panggil. Kita panggil gambus kan, gambus. Ud yang besar tu kan, yang orang main ghazal, yang kalau siapa tahu orang main ghazal tu biasa dia main macam gitar tu kan, yang besar tu, gini yang tu. Dia panggil ud. Itu satu teknik pelajaran pengajaran yang lain. So ada banyak madrasahnya, school of thought kata orang kampung, dalam tujuan untuk mendapatkan tuntutan hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan baca Quran dengan suara yang sedap, suara yang baik dan berirama. Jadi maksudnya itulah perbezaan pandangan dia. Jadi sebab kita dia memang suka bergaduh bab beza pandangan ni, tu bergaduh je tu tak habis-habis kan. Allahu akbar. Cuma saya secara peribadi saya kan, saya lebih suka pada yang kedua tadi. Belajar bersistem, Bayati, Sabah, Hijaz, Nahwan kan, bersistem. Jadi mudah sebenarnya, lebih mudah. Ya, wallahu alam. Baik. Kemudian warawa Ibnu Abi Daud an Ali radhiyallahu anhu annahu sami'a ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن فقال طوبى لهؤلاء كانوا أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إثبات الجهر أحاديث كثيرة. Ya, hadis dan riwayat Ibnu Abi Daud daripada Ali radhiyallahu anhu yang bermaksud artinya beliau mendengar gegak gempita orang ramai yang membaca Al-Quran di dalam masjid.
Ramai baca Quran sampai suara dia jelas. Dajjah ni maknanya bising. Dajjah. Kan, suara yang kuat, suara yang bising, yang orang kata melaung suaranya lah. Ya. Lantas beliau berkata, kata siapa? Sayyidina Ali. Beruntunglah mereka lah golongan yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Baca Quran ramai-ramai kan, ataupun baca dengan suara yang jelas, tak ada masalah, ya, selagi kita menjaga adab-adab dan sebagainya. Sebenarnya dia kata banyak lagi hadis yang mensabitkan perbuatan meninggikan suara ketika membaca Al-Quran, itsbatul jahr. Cuma adalah nanti kan ada keadaan yang kita tidak dibenarkan menguatkan. Contohnya kalau ada orang solat kan, kalau ada dalam masjid tu orang solat, maka kita kena raikan mereka. Sebab tu saya pesan kepada tuan-tuan imam, bila kita bawa wirid lepas mayang kan, nampak orang solat, orang masbuk, rendahkan suara, jangan makin kuat pula kan. Jadi itu adalah contoh kita memahami waqi', memahami situasi yang apa namanya, yang sebenar. Kan, tak diikut sedap, ikut semangat kita je. Ya, ini nampak orang semayang ramai, kita kena raikan kan, kena raikan jemaah, ya. So dia kata, wa ammal atharu an sahabati wa tabi'in min aqwalihim wa af'alihim fa aktharu min an tuhsar wa ashharu min an tudhkar. Dia kata, ya, manakala athar daripada para sahabat dan tabi'in berkaitan ucapan dan perbuatan mereka, maka ia tidak terhingga banyaknya dan sangat masyhur. Ya, sangat masyhur. Dia kata, maknanya banyak sangatlah dalilnya. Wa hadha kulluhu fi man la yakhafu riya'an wala i'jaba wala nahwahuma min al-qaba'ih wala yu'dhi jama'atan yulabbisu alaihim, tu dia, yulabbisu alaihim salatahum, wa yukhlituha alaihim, wa yukhlituha alaihim. Apa maksud dia? Wa yukhlituha alaihim. Okey. Maksud dia ialah semua ini yang disebut baca kuat tadi tu, ya, adalah bagi orang yang tidak takut akan riya, tak bimbang berlaku riya. Ya. Wala i'jaban, ujub. Ujub apa maksud dia? Ujub maknanya apa? Perasaan hairan diri sendiri. Ya. Orang kata rasa diri sendiri hebat. Benda tu tidak berlaku. Kan? Jadi kalau tak berlaku, okey, silakan teruskan. Jangan sampai berlaku. Dan perbuatan keji yang lain serta tidak menyakiti suatu jemaah dengan mengganggu solat mereka. Wala yu'dhi jama'atan, سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك. Kerana takut akan keadaan yang kami sebutkan tadi. So untuk ada dalam keadaan setengah ulama salaf, dia lebih, ya, untuk memilih, maknanya pada mereka baik tak payah baca kuat-kuat lah. Takut riak, takut ujub, takut ganggu orang semayang kan. Jadi terpulanglah kan. Dan kalau kata memang majlis tu khas untuk itu, lain lah kan. Kalau majlis tu memang untuk itu, memang majlis bacaan Al-Quran, orang tahu jelas ada signboard semua kan. Jadi dia tak nak cakap apalah, memang majlis tu majlis baca Quran
maklum kan, dah dan dimaklumkan, dah diberitahu. Contohnya, ya. Baik. Itu dia. Fa'anil A'mash qala dakhaltu 'ala Ibrahim wa huwa yaqra'u bil mushaf fasta'dhana 'alayhi rajulun faghatahu wa qala la yara hadha anni aqra'u kulla sa'ah. Maksud dia, diriwayatkan, ya, daripada Al-A'mash katanya, aku masuk menemui Ibrahim ketika beliau sedang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, ya. Kemudian seorang lelaki meminta izin kepadanya untuk masuk, lalu beliau menutup Al-Quran dan berkata, jangan sampai lelaki itu tahu bahawa aku membacanya setiap waktu. Apa maksud dia? Nak jaga daripada riak. Nak jaga daripada riak. Itu siapa dia? Ya, siapa dia tu? Ibrahim An-Nakhai. Kan, subhanallah. Baik. Wa an Abil Aliyati qala kuntu jalisan ma'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum faqala rajulun minhum qara'tu laylata kadha faqalu hadha hadduka minhu wa yastadillu li haula bi hadits Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqah wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Qala Tirmidzi hadithu hasan. Maksud dia apa? Diriwayatkan daripada Abu Aliyah pula, beliau berkata, aku duduk bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah seorang daripada mereka berkata, aku telah membaca Al-Quran sebanyak sekian semalam. Ya, maka mereka pun berkata, itu adalah bahagianmu. Maknanya rezeki engkau lah dapat baca banyak itu. Ya, mereka yang itu maksudnya apa tu? Maksudnya apa? Nak mengatakan bahawa, ya, bila kita boleh baca Quran banyak ini dalam hari ini, iaitu terutama dalam bulan Ramadan ni kan, ya, ada orang boleh baca dua juzu, ada orang boleh baca 3 juzu, ada orang boleh baca 15 juzu sehari contohnya. Itu adalah hadzuhu minhu, itu adalah rezeki dia. Maka kita kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Dan kalau boleh jaga daripada riak tadi, daripada ujub, kan? Dan jangan ada rasa, orang kata rasa hebat tu ujub lah, dan sebagainya, jaga. Ya, syukurlah pada Allah, itu maksud dia. Kemudiannya, okey, mereka yang memilih untuk merendahkan suara, maknanya baca pelan-pelan, berdalilkan hadis riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud orang yang meninggikan suara ketika membaca Al-Quran umpama orang yang bersedekah, suka bersedekah secara terang-terangan. Orang yang merendahkan suara kita ketika membaca Al-Quran seumpama orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Nabi bagi suatu perumpamaan mudah, kan? Orang baca kuat ni makna apa? Dia sedekah terang-terang depan orang. Orang tahu dia bersedekah. Orang baca Quran perlahan-lahan ni macam orang yang menyembunyikan sedekah. Adakah salah? Tidak. Ya, baca kuat pun apa, sedekah secara terang-terangan pun tak salah. Ya, sedekah secara sembunyi pun tak salah. Yang salah apa? Riak. Yang salah apa? Ujub. Tuan-tuan kena ingat, sedekah ni, kalau sedekah secara sembunyi-sembunyi pun memang mungkin tak ada tak ada riak, tapi boleh datang kepada ujub. Jadi boleh membawa kepada ujub. Ujub maksud apa? Rasa hebat diri. Power lah aku kan. Boleh boleh baca kuat kan, sedap pula. Boleh baca sedap walaupun perlahan kan, rasa hebat pada diri, rasa diri tu terror daripada orang, lebih daripada orang. Itu ujub, bukan riak saja. Jangan, itu saya kata bukan nak tunggu duduk depan orang, ya, jadi riak. Duduk seorang-seorang pun boleh jadi ujub. Sebab tu saya kata ujub ni lagi bahaya daripada riak. Sebab dia boleh jadi depan orang dan belakang orang. Dia boleh jadi terang-terang dan boleh jadi tersembunyi.
Riak ni dia hanya boleh berlaku ketika depan orang, sebab maksud riak tu menunjuk-nunjuk, takkan seorang-seorang tunjuk ke siapa, menunjuk kepada orang lain. Ya, ada soalan, membaca Al-Quran secara kuat adakah membantu proses menghafaz? Jawapannya ya. Sebab itu kalau kita menghafal, lebih lagi mengulang, baca suara yang kuat dan tempo, maksudnya kelajuan yang perlahan. Kelajuan yang perlahan, maknanya jangan baca laju. Ini mengulang, bukan menghafaz, mengulang. Maknanya kalau kita mengulang Quran, cuba kita baca kalau kita boleh baca perlahan, maksud perlahan tu speeding dia perlahan, kan, dan suara dia kuat. Kalau kita boleh baca, mana kita ingat, kan, dan sebut satu-satu, mufassalatan harfan satu-satu, insya-Allah. Adapun kalau menghafal, baru nak hafal, biasanya kita baca laju sikit, dan suara pun kena kuat. Memang kita tak boleh baca hafal dah mati. Saya cukup bantang tu, anak-anak saya jenuh kena marah, kan, sebab tak dengar suara dia menghafal. Kau menghafal ke bang? Menghafal tak dengar suara pun. Baca pelan-pelan, baca kuat. Sekarang baca kuat. Kalau tidak berdiri. Itu dia. Tak boleh, dia kena baca kuat. Sebab bila kita baca dan kita dengar dengan telinga kita, dan kita pun masuk dalam hati kita, itu lagi baik. Mana dia akan masuk banyak pintu, di telinga pun dia, di hati pun dia. Kalau kita baca perlahan, dia masuk dalam hati je, telinga kita tak mendengar, kan. Itu dia. Jadi sebab tu kita kena baca kuat dalam menghafal, dan juga mengulang. Cuma mengulang tadi saya kata speeding itulah perlahankan. Baca slow, kan. Kalau baca slow tu memang ingatlah tu maksudnya. Sebab tu kita tengok syekh-syekh yang baca tarannum di negara Arab, mana ada tengok Quran. Kat Malaysia tengok Quran, mereka hafal. Walaupun mereka baca berlagu tarannum, tuan-tuan ingat senang ke nak bertarannum tanpa melihat Quran? Susah. Silap-silap masuk ayat lain, surah lain, sebab susah, kan. Jadi orang yang boleh baca bertarannum dengan ingat tu, maknanya dia baca, contoh tuan-tuan tengok Dr. Nuaina, kan, dan lain-lain syekh lah, samalah. Mereka bila baca mujawad tu, bila baca berlagu tu, mana tengok mushaf, tak ada. Dia pegang tasbih, kan, tapi tak salah pun. Kebanyakannya tak salah lah. Memang apa, sebab dia ingat betul. Jadi kalau boleh baca perlahan dengan suara kuat, insya-Allah ingatlah tu, insya-Allah. Okey, kemudian mana pula tadi? Okey, qala wa ma'nahu anna alladhi yusirru biqira'ati al-Qur'ana afdalu min alladhina yajharu biha lianna sadaqata sir afdalu inda ahli al-ilm min sadaqati al-alaniyah. Qala wa innama ma'na hadha al-hadith inda ahli al-ilm likay ya'mana ar-rajulu min al-'ujb lianna alladhi yusirru bil 'amal la yukhafu 'alayhi min al-'ujb kama yakhafu 'alayhi min 'alaniyatihi. قلت وكل هذا موافق لما تقدم تقديره في أول الفصل من التفصيل وأنه إن خاف بسبب الجهر شيئا مما يكره لم يجهر وإن لم يخفي استحب الجهر إن كان القراءة من جماعة مجتمعين تأكد استحباب الجهر لما قدمناه ولما يحصل فيه من naf'i ghairihim wallahu alam. Ada Imam Nawawi buat kesimpulan yang bagus. Apa dia kata? Okay, kita baca atas ni. Dia kata At-Tirmidzi berkata lagi, maksud hadis ini ialah orang yang merendahkan suara ketika membaca Al-Quran lebih utama berbanding orang yang meninggikan suara ketika membacanya, kerana sedekah secara sembunyi-sembunyi lebih baik daripada sedekah secara terang-terangan di sisi ahli ilmu. Kata siapa? Imam Tirmidzi. Katanya maksud hadis ini di sisi ahli ilmu ialah bacaan Al-Quran secara sembunyi-sembunyi diutamakan supaya seseorang terhindar daripada sifat ujub. Ini dia punya mafsadah dia. Mafsadah ni apa? Boleh datang ujub, boleh datang riak,
Sebab itu dalam kaedah fiqh kata apa? Darul mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah. Mengelak daripada sesuatu keburukan itu lebih utama, lebih didahulukan daripada mendapat sesuatu kepentingan ataupun maslahah. Jadi tak nak bagi ada, ya, tak nak bagi ada benda tak elok langsung. Hilangkan benda tak elok itu. Kalau ada jangan dibuat langsung. Gitu. Itu cara ulama kan mengajar kita. Dia kata supaya seorang terhindar daripada sifat ujub, kerana orang yang menyembunyikan amalan tidak dibimbangi terkena penyakit ujub, ya, seperti mana ia dibimbangi mengenainya apabila ia melakukan secara terang-terangan. Cuma tadi saya kata boleh sahaja berlaku walaupun seorang-seorang ujub ni. dia panggil apa, syok sendiri kan, dia syok sendiri. Bila dah syok sendiri tu, sedap juga aku baca ni kan, sedap juga bacaan aku ni, mesti macam Abu Musa al-Ash'ari kan, dia boleh jadi, ya. Jadi kita kena inilah, kena didik hati kita lah tuan-tuan kan. Kita ni ialah bila kita nak buat amal mestilah ada dia punya cabaran. Antara cabarannya untuk mengekalkan keikhlasan kan. Mungkin kita pernah ikhlas, tapi nak mengekalkan keikhlasan tu bukan perkara senang. Didatangi pula dengan pelbagai cabaran, bukan cabaran dalaman je, luaran juga, orang-orang sekeliling kita. Yang ini datang memuji, yang ini datang mengeji kan, yang ini datang apa, macam-macam kan. Datang orang puji, kita seronok, dah ujub lagi, seronok dengan pujian, tak sempat sebut alhamdulillah, hati dah kadang-kadang sebut alhamdulillah, tapi dalam hati tengok orang lah kan, boleh jadi macam tu. Jadi apa pun yang kita buat, kenalah kita beristighfar atas apa juga kekurangan amalan kita itu. Bukan suruh kita berhenti buat. Kalau macam tu tak payahlah kan, susah sangat dah pula. Buat kan, buat. Mudah-mudahan dengan kita istiqamah itu, Allah akan mudahkan, Allah akan semakin memudahkan jalan kita. Kan, mungkin kali pertama kita ikhlasnya 10%, kali kedua lagi teruk 5% tinggal sebab ada orang puji, lagi kali ketiga lagi teruk, ada orang datang mengeji pula, kita frust, orang keji, ya, orang tak tengok live kita, frust kan. Contoh aja ni, tak ada kena-mena dengan siapa-siapa. Tak apa, buat aja. Ya, buat aja. Tak payah nak tengok sangatlah berapa orang tengok, lantaklah dia. Kita sampaikan ilmu sudah. Ya. Apa juga manusia nak kata, silakan. Biarkan dia. Kan dia nak kata, kalau kita nak tunggu kata manusia susah. Jangan. Kan saya sebut dari itu, kan Imam Ghazali kata apa? Ridhan nas ghayatun la tudrak, wa ridallah ghayatun la tutrak. Kan, redha manusia ni matlamat yang tidak akan dapat dicapai. Redha Allah ialah matlamat yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi carilah apa yang tidak boleh ditinggalkan, dan tinggallah apa yang tidak boleh dicapai. Cari redha Allah, ya, itu je. Saya cakap ni untuk diri saya juga tau, bukan untuk tuan-tuan seorang aja, ya. Baik. Dia kata okey, ini kesimpulan oleh Imam An-Nawawi. Aku katakan, kata musannif Nawawi kata, semua ini bertepatan dengan perincian ketetapan lalu di awal fasal, iaitu jika seseorang takut akan sifat keji yang tidak disukainya kerana meninggikan suara ketika membaca Al-Quran, maka janganlah dia meninggikan suara. Dia sendiri tahu diri dia macam mana, ya. Sebaliknya, jika dia takut akan hal demikian, sunat baginya meninggikan suara. Kalau dia tak risau apa-apa, nak ujub apa, nak riak apa, aku baca dia sudahlah. Ya, sunat baginya meninggikan suara jika bacaan Al-Quran dilakukan secara beramai-ramai, seperti yang sebelum ni. Dalam sebuah perkumpulan, hukum sunat untuk meninggikan suara adalah lebih dituntut berdasarkan penjelasan yang kami nyatakan sebelum ini, dan kerana ia boleh memberikan manfaat kepada orang lain. Wallahu a'lam. Hatta kalau kita baca ramai-ramai pun boleh tak berlaku riak.
Boleh tak agak-agak? Siapa yang akan mengalami riak kalau dia buat ramai-ramai baca Quran? Saya jawab kan, siapa dia? Penganjur. Penganjur bila dia organize satu majlis, ramai datang, ribu orang datang. Wah, tengok majlis aku petik aja, malu orang datang. Dalam hati. Tak cakap kat orang, dalam hati, ujub lah tu. Nak kata susahnya nak ikhlas ni tuan-tuan. Kan? Itu dah buat majlis baca Quran yang ada manfaat, yang bagus, yang terasa diri hebat. Sebab boleh organize satu majlis yang ribuan orang boleh datang. Rasa diri hebat. Ujub. Bukan senang. Allahu Rabbi. Kan? Tapi adakah itu membuatkan kita kena berhenti melakukan kebaikan? Tidak. Nabi kata, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Nabi kata apa? Pastikan semua benda ini memberi manfaat pada engkau. Buat apa yang mendatangkan manfaat. Wasta'in billah, minta pertolongan Allah. Termasuklah berdoa, minta, ya Allah, kau jauhkan aku daripada riak ni. Allahumma tahhir qulubana minar riya'. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya'. Itu semua Nabi ajar. Sucikan hatiku daripada minan nifaq, daripada kemunafikan. Depan orang buat, belakang orang tak buat. Depan orang buat baik, belakang orang tak buat benda kebaikan sebab depan orang. Ini semua antara ciri-ciri nifaq. Walaupun bukan munafik, ciri-ciri nifaq. Kan? Berpura-pura. Wa a'malana minar riya', dan juga sucikan amalan kami daripada riya'. Ya. Wa alsinatana minal kadhib, dan sucikan juga lidah-lidah kami daripada berdusta. Ya, wa a'yunana minal khiyanah, dan mata-mata kami daripada khianat. Maksud khianat mata yang mencuri-curi memandang perkara yang haram. Nampak perempuan cantik, jeling sikit kan, jeling sikit, lama sikit pula tu. Itulah Nabi kata dalam doa itu, innaka ta'lamu kha'inatal a'yun. Ya, khianatnya mata khianat bila mencuri pandang perkara yang haram, mencuri pandang benda-benda yang tidak sepatutnya, kan. Allah tahu yang itu. Ya, wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam hati-hati manusia. Allah Ta'ala tahu belaka, tuan-tuan. Mana nak lari? Tak boleh lari, kan. Baik. Kemudian faslun. Faslun fi istihbabi tahsini sauti bil qiraah. Tadi menguatkan suara, menjelaskan suara. Yang ini ya, tahsinu sauti bil qiraah. Ya, bab pada menyatakan sunat mengelokkan suara ketika membaca Al-Quran. Tadi mengeluarkan suara yang apa, yang jelas pun, ada juga yang lebih kurang maksud dia, kan. Yang ini memperindahkan suara dengan bacaan. Dia kata, ajma'al ulama radhiyallahu anhum minas salafi wal khalafi minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum min ulama'il amsar a'immatil muslimin ala istihbabi tahsin as-sawt bil Quran, wa aqwaluhum wa af'aluhum mashhuratun nihayat ash-shuhrah, fa nahnu mustaghnuna an naqli shay'in min afradiha. Kata dia apa? Seluruh ulama salaf dan khalaf radhiyallahu anhum daripada kalangan sahabat dan tabi'in, serta ulama di segenap pelosok tempat, imam-imam kaum muslimin bersepakat bahawa sunat mengelokkan suara ketika membaca Al-Quran. Bacalah dengan suara anda yang indah. Ya, kata-kata dan perbuatan mereka berkenaan perkara ini sangat masyhur, maka kami tidak perlu menukilkan apa jua daripadanya. Ada cerita, kan, kalau siapa pernah dengar Imam Ibnu Mujahid, saya punya kajian master saya tentang beliau, ya, Abu Bakr ibn Mujahid. Ya, dia inilah yang memulakan awwalu man sab'ah, yang memulakan pemilihan 7 orang imam, yang 7, kita kata qiraat 7 itu. Dia ni sezaman dengan Al-Imam At-Tabari, sahibut tafsir, ulama tafsir. Kita biasa dengar, kan, tafsir Tabari ada kat belakang, ke atas tu, tafsir Tabari, kan.
Jadi Imam At-Tabari ni antara kelebihan dia, dia mempunyai suara yang sedap dan dia pandai berceramah. Imam At-Tabari, dia memang alim lah kan, imam kan. Maksudnya dia antara kelebihan dia bila dia jadi imam akan ramai orang ikut dia jadi imam. Imam At-Tabari. Jadi Imam Ibn Mujahid ni rupa-rupanya secara diam-diam dia juga meminati Imam At-Tabari. Ada disebut dalam cerita dia. Jadi dia sanggup melewatkan solat dia. Katakan solat apa nama tarawih contoh katalah, ya. Sebab dia nak pergi dengar bacaan Imam At-Tabari dalam solat. Ditangguh program dia untuk pergi dengar Imam At-Tabari baca Quran. Punya minat dia. Ini nak kata bacaan yang merdu, bacaan yang sedap. Kan? Ya. Baik, tengok. Kemudian dia kata kata-kata dan perbuatan mereka berkenaan perkara ini sangat masyhur, maka tidak perlu menyingkirkan apa jua daripada. Terlalu banyaklah cerita pasal ni kan. Maknanya sunat memperelokkan suara. Wa dalailu hadha min hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustafidatun 'inda al-khassati wal 'ammah ka hadis zayyinul Qur'ana bi aswatikum wa hadis laqad utiya hadha mizmaran wa hadis ma adhina Allah wa hadis lallahu ashaddu adhanan wa qad taqaddamat kulluha fil fasl as-sabiq. Dia sebut macam saya sebut tadi lah. Ya, manakala dalil-dalil yang bersumberkan hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah diketahui oleh semua orang seperti hadis yang di bawah itu yang kita dah sebut dah. Hiasi Al-Quran dengan suara-suara kamu. Ada pernah saya baca satu kitab hadis mengatakan hadis yang Zainul Quran bi aswatikum ni ada antaranya mengatakan dia hadis yang munqalab dipanggil. Hadis yang terbalik. Maknanya nak faham hadis ni kena terbalikkan dia. Kena takdim dan takhir. Apa dia? Dia kena faham. Kalau kita tengok, hiasilah Al-Quran dengan suaramu kan. Tapi ulama hadis ada setengah, bukan semua, mengatakan afdal kita faham hadis ni, hiasilah suaramu dengan Al-Quran. Sebab yang perlu dihiasi ialah apa? Suara kita. Quran tu dah memang cantik dah. Kata ulama membahaskan. Quran tu dah memang indah dah. Cuma kita nak hiasi suara kita. Yang perlu dihiasi bukan Quran. Ada juga dia punya apa dia kata logiknya kan. Memang Quran dah memang cantik dah. Memang kalam Allah dah macam tu, sifat dia, standard dia memang hebat macam tu. Apa lagi kita nak baiki lagi? Cuma nak baiki ya suara kita, tilawah kita, qiraah kita dengan suara yang baik. Itu ya. Sebab tu bila kita kata program tahsin Quran ni, bukan Quran tu yang ditahsin. Quran tu dah cantik, dah nak tahsin apa lagi? Tahsin tilawah Al-Quran. Kan? Tahsin tilawah, yang diperbaiki apa? Tilawahnya, bacaannya, bukan Qurannya. Quran dah memang cantik dah. Itu maksudnya, begitulah. Ya. Program tahsin tilawah Al-Quran. Ya. Bukan program tahsin Quran. Tapi tak apalah, mungkin dia niat tu tilawah, cuma nak ringkaskan je kan, tahsin Quran, gitulah. Tak apalah, tak ada masalah, jangan gaduh-gaduh ya. Ya. Makan kambing, bukan kambing ni, makan daging kambing. Bukan makan seluruh kambing tu, kita makan daging dia kan. Nasi kambing, nasi daging, kan nasi kambing, nasi daging kambing. Cerita nasi baru pukul 10.30 dah cerita nasi ni. Tak sahur ke apa. Baik, itu dia ya. So hadis-hadis sama tuan-tuan yang disebut dalam itu ya, maknanya hadis yang serupa dalam fasal yang sebelum ini mengatakan ya sunatnya kita memperelokkan suara kita atau memperelokkan bacaan Al-Quran kita dengan suara yang baik, suara yang merdu, suara yang berirama dan sebagainya. Baik. So dia kata wa taqaddama fi fadl tartil hadits Abdullah bin Mughaffal fi tarji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qira'ah wa ka hadits Sa'd bin Abi Waqqas wa hadits Umamah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna, rawahu Abu Dawud bi isnadaini jayyidaini wa Ahmad wa fi isnadi Sa'd ikhtilaf la yadur. Apa maksud dia? Dia kata
qala jumhurul ulama makna lam yataghanna lam yuhsin sauta. Ya, dalam bab kelebihan bacaan tartil pula dinyatakan hadis riwayat Abdullah bin Mughaffal tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang bacaan Al-Quran, tarji', ya, tarji' qiraah. Antara dalilnya seperti hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas serta riwayat Abu Lubabah, ya, radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa yang tidak melagukan bacaan Al-Quran, ya, maka dia bukan daripada kalangan kami. Tengok tu, bukan dalam kalangan kami orang yang baca Quran, ya, tidak berlagu. Ui, susah ni. Itu saya kata tadi, bukan tadilah, beberapa hari lepas kan, 2-3 hari lepas, ya. Macam mana, maknanya apa? Ini yang kita kena bersetuju. Mana apa? Nabi suka kita baca Quran dengan berirama. Saya kata berirama, kan? Kalau saya kata berlagu, kan? Tapi kata Piramli, irama dan lagu tak dapat dipisahkan. Tak apalah, bolehlah, kan? Irama ke berlagu ke, cuma jangan rigidkan maksud lagu itu, ya, dengan kata apa, oh kita bayangkan bila lagu, oh lagu apa, Bayati Sobat. Bukan itu, bukan penamaan, bukan branding yang dimaksudkan di situ. Mana asalkan berirama. Irama apa? Lagu lah, kan? Adapun yang dikatakan luhunul Arab, itu kita cerita kemudian kalau jumpalah. Sebab di situ ada perbahasan yang panjang, kan? Ada yang kata hadis tu tidak sahih, tapi adalah hadisnya, kan? Walaupun dhaif, dia hadis juga, ya. Maknanya ada Nabi sebut, kan? Ada Nabi sebut lagu yang dimaksudkan ialah lagu orang Arab. Dan memang maklumlah, kita kata logiklah, sebab Nabi duduk di tanah Arab, pastilah lagu yang Nabi pernah dengar, Nabi pernah baca, pastilah lagu Arab, takkan lagu Hindustan pula. Dah Quran tu turun dekat mana? Dekat Pakistan? Tidak, tu turun dekat Mekah dan Madinah, kan? Di semenanjung tanah Arab. Maka pastilah lagu yang biasa didengar oleh orang di kawasan itu, termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mestilah lagu yang mereka dengar hari-hari di situ. Itu sebab saya kata berkemungkinan, ya, lagu-lagu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar dan Nabi sendiri praktikkan dalam bacaan Al-Quran itu ialah lagu-lagu yang beraliran Hijazi, sebab Mekah Madinah itu di tanah Hijaz. Ini saya serahkan kepada pengkaji-pengkaji. Dalam bab Hijaz dia ada banyak apa namanya aliran. Hijaz pun maksudnya banyak lagu dia, pecahan dia, kan? Lagu Hijaz yang kita biasa dengar, lepas tu lagu Banjakah, lagu Maya, lagu apa nama, lupalah saya, kan? Lagu Sika. Dia kalau kita biasa dengar lagu Hijaz ni, aliran Hijazi, dia agak keras sikit. Dia punya air lagu tu keras sikit, dia tak macam Misri. Lagu Misri dia mendayu-dayu, kan? Tapi Hijazi dia ada lenggok yang keras. Dia sedap tapi dia keras sikit, tapi tetap merdu, kan? Ya, yang faham-fahamlah. Tak faham apa nak buat, kan? Okey, jadi pokok pangkalnya mesti, ya, macam Nabi kata laisa minna, Nabi kata bukan dalam golongan kami. Maknanya benda ni bukan benda sampingan, benda penting. Nabi dah sebut, baca kena berlagu, kena berirama. Jangan baca Quran macam baca sok khabar. Tulis 9, kan, baca sok khabar. Jangan baca Quran seperti membaca Quran. Quran apa? Quran sok khabar lah, kan? Okey, sikit lagi. Allahu Akbar. So dia kata kedua-dua diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang baik, namun terdapat sedikit perbezaan pada sanad riwayat Sa'ad yang tidak mencacatkan. Majoriti ulama berkata maksud lam yataghanna ialah tidak mengelokkan suaranya, ya. So dia kata di sini, wa hadithul Barra radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya'i bi wattini wazaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu sallallahu alaihi wasallam. Kan, kalaulah zaman dulu tu, zaman Nabi tu ada agaknya, kan, voice recorder lah, sampai pada kita suara Nabi baca Quran.
Allah, alangkah bahagianya kita tuan-tuan. Kalaulah ada video kan, zaman Nabi dah ada video, dah ada audio sampai pada kita, dapatlah kita melepaskan rindu mendengar bacaan Nabi SAW kan, dapatlah kita tengok macam mana Nabi solat, macam mana sahabat-sahabat solat. Tapi itulah, ya, Allah tidak pernah salah dalam menentukan takdir, adalah takdir itu. Sebab itu Nabi sangat menghargai umatnya yang yu'minu bi walam yarawni, umatku yang beriman denganku walaupun mereka tidak pernah melihatku, tak pernah berjumpa dengan aku. Jadi ini nilai yang sebenarnya Allah dah takdirkan begitu. Tak perlulah jawab soalan saya tu kalau tadi tu. Cuma ya, saya kata tadi, kalau kita tahu, kita boleh dengarlah sedapnya bacaan Nabi baca surah At-Tin wa Tin wa Zaitun ni, alangkah bahagianya kita. Nescaya kita tak akan buka dah lagu-lagu lain, cuma buka bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kan 24 jam kita dengar yang itu aja. Itu dah dia. Ya, baik. Itu siapa yang dengar tu? Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Baik, kemudian apa soalan ni? Maknanya boleh kita alunkan lagu kita sendiri. Lagu sendiri tak apa, biar sedap. Tapi kan, kalau mana yang boleh lah, mana yang mampu kita baca, asalkan bunyinya sedap pada telinga kita tu, alhamdulillah. Kalau boleh belajar, biar ada lagu, ya. Saya kata tadi, paling mudah apa? Paling mudah kita tiru. Cara belajar taranum ni paling mudah ialah meniru. Apa kita tiru? Tiru bacaan imam yang sedap. Saya tengok anak-anak muda, anak-anak saya pun sama, ya, dia orang suka tiru bacaan Syekh Mishari Rashid Al-Anfasi. Saya tak suka sangat, tak cakap terang. Maksudnya saya tak apa suka sangat, bukan tak suka Syekh Mishari, suka tak lagu dia tu, lagu Kurdi tu saya tak apa minat sangat. Tapi ada yang minat lagu Kurdi tu, dia minat Syekh Mishari, dia tak tahu pun lagu tu Kurdi ke Kurdistan ke apa, dia bukan tahu. Kan? Tapi ada orang minat. Tak apalah, tak ada masalah. So dia tiru. Kan? Nahwan Syekh Mishari contoh kata. Saya tengok banyak imam cuba nak buat kan. Sedap tak sedap pada dia, itulah yang paling sedapnya. Ya. Allah. Jadi gantung masing-masing lah. Asalkan kita baca berlagu sedap. So cara macam mana? Ya. Tiru bacaan orang lain. Habis cerita. Buka lah YouTube. Okay, tengok kita boleh buat lagu apa nama Syekh Mahir Mu'aiqili kan. Sebab dia punya suara, dia punya pitching rendah, senang ni ikut. Okey, ikut Syekh Mahir Mu'aiqili. Kan? Buka-buka tengok minat kepada siapa nama Syekh Dr. Bandar Bali lah. Ikutlah kalau mampu. Kan? Tengok kalau yang orang lama-lama dia suka pada Syekh Abdul Rahman As-Sudais contoh kata. Tirulah lagu Syekh Sudais, lagu ras, tapi biar suara kita boleh tiru macam suara dia. Kalau tidak, jangan penat kita. Habis hilang suara sebab suara dia kecil, tinggi, pitching tinggi, level tinggi kan, tak sesuai dengan suara kita. Ikut masing-masing. Tapi yang penting berirama dan sedap didengar, setidak-tidaknya oleh diri kita sendiri. Itu dia. Okey. Jadi kita tak terkesan, maksudnya tidak terjejas dengan hadis yang disebut oleh Nabi ni, laisa minna, maka bukan dalam kalangan kami. Itu bahaya tu. Ya, kita tak naklah jadi macam tu kan. Jadi usahakanlah baca Quran cara yang baik kan. Itu dia. Dia kata di sini, qala al-ulama rahimahumullah, ya, dia kata fa yustahabbu tahsinus sawti bil qira'ah wa tartiluha ma lam yakhruj an hadd al-qira'ati bit tamtit fa in afrata hatta zada harfan aw akhfahu fa huwa haram. Itu dia. Ya. Ulama radhiyallahu anhum berkata, oleh itu sunat mengelokkan dan mengindahkan suara ketika membaca Al-Quran selagi tidak sampai ke tahap tamtit. Dipanggil tamtit. Apa maksud tamtit? Memanjang-manjangkan sebutan huruf. Kan? Jangan sampai benda pendek dipanjangkan. Alhamdulillah. Kalau ada lah baca macam tu. Kalau ada, tak ada lah kan. Ya, tak boleh lah macam tu. Jika seseorang melampaui batas hingga menambah atau menyembunyikan suatu huruf, tambah atau kurang,
perbuatan itu haram. Apatah lagi untuk semata-mata untuk mengalunkan lagu dia kan. Dia habis langgar, habis tajwid apa semua. Jangan. Ya, ikut tajwid. Sebab tu dalam majlis tilawah markah tajwid tu besar. Sebab apa? Tajwid tu lebih utama daripada yang lain-lain. Ya. Itu tujuan asal dia, supaya kita tak terkeluar sampai menyebabkan bacaan kita yang berlagu itu menjejaskan asas bacaan, iaitu tartil tadi. Okey. Baik, tu dia. Wa amal qira'atu bil alhan faqad qala Asy-Syafi'i rahimahullahu fi mawdhi'in akrahaha. Dia kata qala Syafi'i rahimahullahu fi mawdhi'in akrahuha. Dia kata qala ashabuna laysat 'ala al-qawlain bal fihi tafsil. In afrata fi at-tamtid fajawaza al-hadda fahuwa alladhi karihahu wa in lam yujawiz fahuwa alladhi lam yukrahu, ataupun yang tidak makruh lah maksudnya. Apa maksud dia? Dia ada pendetilan, bukan macam tu saja. Dia bukan mutlak begitu. Dia ada sebab dia. Contoh dia kata, okey, so dia kata tentang membaca Al-Quran dengan berlagu, tadi sebut bil alhan, kan, bil alhan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata pada suatu ketika, aku membencinya, maknanya aku katakan ia makruh. Manakala pada ketika yang lain beliau berkata aku tidak membencinya. Sudah, macam mana tu? Ada sekali dia cakap ya makruh, ada kata tidak makruh. So qala ashabuna, kata ulama mazhab Syafi'i berkata, bacaan sebegini bukanlah mengandungi dua pandangan beliau, bukan ada qaulain, tetapi ada tafsil. Itu beza. Qaulain dengan tafsil berbeza. Maknanya ada perincian dia. Jika seseorang membaca Al-Quran secara keterlaluan ketika memanjangkan sebutan huruf sehingga dianggap melampaui batas, ada, kan? Itulah cara yang dibenci beliau, karihahu. Siapa yang benci? Imam Syafi'i. Jika tidak melampaui batas, cara ini tidak dibencinya. Yang lam yakrahu, dia tidak membencinya. Jadi maksudnya apa? Macam mana pun nak berlagu, tolong jaga asas bacaan Al-Quran, iaitu tajwid tadi. Jangan sampai melebih-lebihkan, dengung panjang lebih, matnya panjang berlebih-lebihan, kan? Ini semua nak kena jaga. Dan sebenarnya benda itulah antara cabaran orang yang berlagu sebenarnya. Dia nak maintain tajwid, nak jaga tajwid tu jangan sampai berlebih atau berkurang. Itu sebenarnya cabaran bagi mereka. Sebab itu orang yang nak belajar tarannum tu, dia punya asas tajwid tu kena kemas. Bacaan dia kena kemas, baru elok belajar tarannum. Kalau dia punya tajwid dia bersepah-sepah, tak apa kemas, belajar tarannum memang susah lah. Dia akan jadi tadilah. Ya. Soalan ni saya minta soalan sikit. Dia kata, adakah membaca huruf qaf dengan huruf ga termasuklah pelat yang dibincangkan? Yang baca qaf dengan ga ni, seperti orang sebelah Yaman, galallah. Pelat tu pelat yang boleh dimaafkan kalau pada bukan Quran, tapi dalam Quran tak boleh baca, kan? Wa qala rabbukum ud'uni, tak boleh, kan? Yaqulun, tak boleh. Jadi itu pelat yang tidak boleh dimaafkan dalam membaca Al-Quran, tetapi dalam percakapan biasa tu memang tak apalah. Qaf bukan ga. Macam orang Arab juga, orang Arab Mesir kan, orang Mesir dia yang ga ni jim jadi ga. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kalau dibaca dalam logat Mesir, thaggaga. Logat orang Kahirah tak boleh. Maknanya tak sah bacaan itu. Kan? Samalah dengan yang sebut tadi. So yang logat-logat, pelat-pelat, dialek puak masing-masing tu tak boleh dibaca dengannya Al-Quran, tak boleh, kan? Kalau Mesir, kalau orang Kahirah dia sebut qaf bukan ga.
Yang ga ni belah Sa'idi, Sa'id sebut ga. Bagullak dia katakan bagullak. Kalau orang belah Kairat baullak, qaf jadi hamzah terus baullak. Itu kalau orang Mesir kan lagi teruk, hamzah ga tak boleh baca Quran tadi kan, jim jadi ga, ga ke tak boleh kan. Ya, samalah kalau kita orang Melayu kata jim, minta maaf kalau orang Jawa dengar ni marah kan. Dia sebut ain tak boleh, ain jadi nga kan, tu suratul ladzina ngam tang alaihim tu ngam tang alaihim tak boleh lah kan, kena an'amta alaihim. Contoh itu orang Melayu. Dan tadi soalan Tuan Khairul Nizam ni orang Arab, ya, yang itu tak boleh. Jadi kalau dalam baca Quran tak boleh kita ikut pelat-pelat kita, tak boleh logat-logat kita, kena ikut standard, ya, standard bahasa Al-Quran, ya. Itu dia. Okey, dah berlebih dah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa أين الصلاة وأين غاب المنبر بل أين صوت بالتلاوة يجهر بكت المآذن والمساجد أغلقت وبكى فؤادي والمدامع تنثر مذ أن خلقنا والصلاة مقامة واليوم جاء بمنعها من يخبر ذاك احتراز من عدو صامت دام الأنام فساد ذاك المخبر قالوا كورونا فاتكم متربص فتكاتفوا وتجنبوا وتحذروا فتفرقت تلك الجموع حزينة وقلوبهم من حزنها تتفطر والروح تهفو للصلاة جماعة ولجمعة تاقت نفوس تجأر يا ربي فاثا بانكشاف عاجل